Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, video kali ini kita akan bincangkan trial Negeri Sembilan 2021 kertas 1. Okey, so kita macam biasa, saya tak akan bincangkan semua soalan. Soalan-soalan yang bertindih ataupun yang terkait macam sama je dengan negeri-negeri lain, saya tak akan bincangkan dengan lebih lanjut lah. Okey, boleh rujuk video-video yang sebelum ni. So, kita bincang mana-mana yang tidak bertindan sahaja, insyaAllah. Okey, nombor 4. Soalan pertama, nombor 4. The principle of conservation of momentum states that, okay, dalam prinsip keabadian momentum. Apa maksud abadi? Abadi ni maksudnya sama saja, tidak terlebih, tidak berkurang, sebaliknya sama, conserve. So it is said that the momentum is conserved. Macam mana? Kalau nak buat dalam bentuk the simplest notes, awak boleh tulis macam ni: jumlah sigma momentum P before, sebelum collision, sebelum pelanggaran. Letak tanda sama dengan jumlah momentum after collision. Okay, so jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. So tanda sama dengan ni lah yang merujuk kepada perkataan conservation. Dia langsung tidak berubah, dia tak jadi lebih sikit, dia tak jadi lebih banyak, sebaliknya sama, banyak, sebelum dengan selepas pelanggaran. So nombor 4 adalah B, ya. Jawapan paling tepat adalah B. Total momentum before collision equal to the total momentum after collision. Okay, ni tambahan dia lah. If no external force acting on it, kalau tak ada daya-daya lain yang terlibat kepada sistem tersebut. Terusnya, nombor 6. Diagram 3 shows a pestle hitting a mortar. Okay, ni ada alu. Alu ni fungsinya adalah untuk menumbuk something yang diletak di dalam mortar ni lah, of course. So a large force, satu daya yang besar, acting on the pestle due to, okay, kalau tengok kepada situasi ini, kita boleh kaitkan dengan suatu formula ataupun konsep dipanggil sebagai impulsive force. So dalam impulsive force, formulanya F sama dengan mv minus mu divide by T. Okay, ini formula untuk impulsive force. Impulsive force. Okay, dalam formula ini saja kita boleh kaitkan daya impuls, okay, impulsive force tadi. Jika daya impuls ataupun daya yang terhasil tu adalah satu daya yang besar, okay, ada, sudah pastilah impact time yang berlaku di antara alu dan juga lesung tu akan jadi singkat. Ni hubungan ni macam tu. Kalau daya sentuhan pula, kalau masa sentuhannya singkat, maka daya yang terhasil adalah lebih besar. Okey, so nombor 6 jawapannya adalah A. Okay, perubahan momentum berlaku dalam tempoh masa yang pendek. Tempoh masa yang pendek ni merujuk kepada the T, which is known as the impact time. Okay, masa sentuhan antara alu dengan lesung. Kalau masa sentuhannya pendek, maka impulsive force-nya besar. Sebaliknya, dan juga sebaliknya. Okay, nombor 6A. Nombor 7. Diagram 4 shows 4 positions of a planet that are moving around the sun in an elliptical orbit. Okey, yang ni matahari. Yang kat luar ni dia punya orbit dia tu. Laluan orbitnya A, B, C, D. Pada kedudukan manakah hal laju planet tersebut adalah maksimum? So dekat sini kita kena cari tempat di mana the planet are moving fast, paling laju. Ni dalam
pasti yang lepas paper 1 Kelantan ke Terengganu ke, ada soalan yang saya dah explain berkenaan dengan ni. Okay, semakin dekat orbit itu dengan matahari, maka semakin lajulah pergerakan ataupun velocity of the planet. Kalau dekat dia bergerak laju, kalau jauh maka dia bergerak perlahan. So the slowest C, the fastest is A. Okay, nombor 7 jawapannya adalah A. Next, nombor 8. Soalan 8. Diagram 5 shows a satellite orbiting the Earth at a height of 600 km. Hati-hati belajar. Selalu soalan yang berkaitan dengan satelit, berkaitan dengan centripetal force, biasanya akan ada suatu unit yang besar dekat sini yang awak perlu tukar kepada meter. Hati-hati ya. Okey, kita tengok dulu kehendak soalan. Diberi nilai jejari bumi, soalan minta hitungkan, calculate the linear velocity of the satellite. Keluarkan formula dulu. Linear velocity dikira menggunakan formula square root of G M bahagi divide by R. Okay, saya explain satu-satu. So kita tulis dulu V sama dengan square root. Okay, kita tak tahu square root ni panjang mana, tapi kita buatlah dulu kan. G is the gravitational constant, nilainya constant. Boleh tengok dekat muka surat ataupun halaman formula. Dia akan bagi 6.67 10 kuasa negatif 11. Kalau awak buat banyak-banyak soalan macam ni kan, buat tengok video saya buat kerap kali, awak akan dapat hafal lah nilai G. Okay, G gravitational constant. M besar tu apa? M besar merujuk kepada mass of the planet. Dalam kes ni, planet yang kita sedang selesaikan soalannya adalah planet bumi. So the mass of Earth 5.97. Soalan akan bagi. Kalau soalan tak bagi, maka awak kena tengok dekat halaman formula. InsyaAllah ada. Macam tu. Divide by R. Okay, R kat sini penting. R dekat sini bukanlah hanya bermaksud jejari bumi. Okay, R di sini merujuk kepada jarak daripada satelit sehingga pusat bumi. Jadi 600 ini dah termasuk dah bersama-sama dengan jejari. Bukan dah termasuk, maksud saya jejari bumi R besar ni kena tambah lagi dengan 600 km. So now here we are adding the radius of the Earth 6.37 times 10 to the power of 6 by 600 kilometer. Kilo 10 kuasa 3 tutup kurungan. Nampak nombor dia panjang-panjang kan, banyak-banyak. So hati-hati. Hati-hati ya. Check awak punya pengiraan. Kalau saya kira satu-satu lah. Tinggal belas ni. Okay, saya kira yang atas dulu, just to make sure that saya punya prosedur menekan calculator tu adalah betul 3.98 darab 10 kuasa 14. Ni untuk yang atas. Bawah pula bila saya tambah, saya dapat 697 kosong. Okey, kemudian letak balik square root. Barulah saya selesaikan bahagi ni. Kemudian saya tekan square root answer. Saya akan dapat 7558 meter per saat. Okey, jangan risau. Tengok soalan ni, tengok jawapan yang awak dapat tu, jangan pula lah gabra tengok tak ada jawapan. Semua ni telah ditukar kepada 10 kuasa 3. So if we are to convert into this kind of format ataupun standard form, kita akan undur titik perpuluhan tu 1 2 3 kan, dapat 7.5 tu darab 10 kuasa 3. Samalah tu. Jadi jawapannya adalah C.
Okay, nombor 9. Diagram 6 shows the reading of the pressure gauge in the flask containing gas in a room at temperature 20 degrees Celsius at 80 kilopascal. Okay, bila kita baca semua soalan ni, when heated to increase the temperature by 30 degrees Celsius. Okay, hati-hati dengan perkataan by. By bermaksud sebanyak, meningkat sebanyak, bukan meningkat kepada, meningkat sebanyak. Apa maksud sebanyak? Daripada 20 suhu yang pertama T1 meningkat sebanyak 30. So T2 bukan 30, T2 adalah 50. Hati-hati bila baca soalan. So 80 kilopascal ni adalah your pressure 1, P1. What is the pressure gauge reading at new temperature? Dia minta what is the pressure gauge reading. Okay, so dia minta cari P2 lah. So pressure dengan temperature dihubungkaitkan dalam Gay-Lussac's law. P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi dengan T2. Okay, jadi hati-hati, disclaimer, bukan disclaimer pula. Hati-hati bila melibatkan temperature, pastikan ditukar kepada unit Kelvin. Kedua-duanya tukar pergi Kelvin. Macam mana nak tukar pergi Kelvin? Kita tambahkan suhu dengan 273. So pressure 1 80 bahagi dengan 20 tambah 273. Ni dah siap tukar Kelvin dah ni, bawah ni. Kemudian P2 yang awak nak cari bahagi dengan T2. T2 adalah 50 plus 273. Siap dalam Kelvin. Selesaikan matematik ni. P2 awak sepatutnya awak dapat 88.191 kilopascal. Okey, dekat kalkulator awak, kalau awak key in 80 di sini, dengar ya. Kalau awak key in 80 di sini, bermaksud unit akhir awak juga akan dalam kilopascal, kerana 80 ni dalam kilopascal. Dia tally ya. Kalau awak key in 80, maka jawapan dalam unit kilopascal. Kalau awak key in 80,000, sebab awak kalau baca kat sini 80k, maksudnya 80,000 lah. Maka awak akan dapat terus jawapan seperti mana dalam pilihan jawapan B, 88,191 pascal. Terus dapat yang ni. Okay, sebab tu dia kadang-kadang awak tengok dia ada ribu, kadang-kadang tak ribu. Okay, depends kepada nilai yang awak ganti. Okay, nevertheless awak akan dapatlah di GD nombor-nombor dia tu. Nombor-nombor dia tu sebiji lah kan. Okay, 9B 11. Diagram 8 shows the pressure reading of a gas molecules in two flasks connected through a valve. Saya tak pasti awak boleh nampak ke tak, tapi saya boleh tunjukkan sikit lah. This is the volume of a container on the left hand side. This is the volume of a container on the right hand side. So sepintas lalu ataupun sekali pandang awak nampak bahawa the volume on the left hand side is much smaller compared to the volume of container on the right hand side, kan? Volume atau isi padu bekas sebelah kiri kecil sikit, yang ni besar sikit, and that tells why the needle of the Bourdon gauge, pressure gauge showing here. Okay, ni saya buat kalau awak tak nampak ni. Okay. Allah. Okay. So apparently pressure di sebelah sini adalah lebih besar daripada pressure di sebelah kontainer sini. Tu tally lah. Jika jumlah volume kecil, maka air pressure-nya tinggi. Kalau volumenya besar, air pressure-nya rendah, macam tu. Okay. Ini adalah faktor mempengaruhi tekanan udara. Semakin kecil ruang, semakin sempit ataupun terhadnya pergerakan molekul udara, maka molekul udara akan berlanggar dengan lebih kerap.
Dengan pelanggaran yang lebih kerap, maka menghasilkan tekanan lebih tinggi. Tekanan lebih tinggi. Okey. Itulah sebaliknya untuk volume yang besar. Jadi nombor 11, untuk bahagian pertama, awak tahu dah tekanan di A, apabila sahaja valve ini dibuka, tekanannya akan menurun lah. Sebab ni tekanan tinggi kan. Ini tekanan tinggi. Sini A, lupa pula tulis ni A, ni B. Okay, so tekanan tinggi, bila kita buka valve, tekanan itu telah terlepas ke sebelah B. Jadi tekanannya turun. Bagaimana pula dengan B? Bila dilepaskan ataupun dibuka injap ni, maka tekanan itu berjaya ditambah. Sebab tekanan sebelah kiri kan masuk belah sini, tekanan itu bertambah. Okey, selepas injap itu dibuka dalam satu jangka masa yang pendek sahaja, maka kedua-dua tekanan akan menjadi sama. Akhirnya akan menjadi sama, because they are now one new volume, one new big volume. Dia jadi satu bekas yang lebih besar. Jadi dalam satu bekas yang besar yang tidak tertutup, mestilah jumlah tekanannya sentiasa sama. Dan satu bekas yang besar, dia jadi satu bekas yang bersama-sama, jadi tekanan akan jadi sama. Okey, sebab tu jawapannya C. Okey, after few seconds, all the pressures are going to be equalized. Okay. Next, 15. In a Young's double slit experiment, a light of wavelength this much, wavelength lambda, passes through two slits which is 0.5 mm apart. Okay, yang ni adalah size celah, jarak di antara dua celah. So this is A, distance between two sources ataupun distance between two slits. The fringes pattern produced are observed on the screen. Place 4 meter. Okay, this is your D, jarak daripada double slit kepada screen. What is the distance between two consecutive ataupun consequence bright fringes? The question asking about X. Dalam formula interference, lambda sama dengan AX bahagi D. Kalau awak nak cari X, which is yang sedang ditanya oleh soalan ni, rearrange formula dan awak akan dapat lambda D bahagi A. Kita nak guna yang ni lah. So sekali lagi saya ingatkan, apabila mengganti jawab maklumat-maklumat di dalam soalan, pastikan anda particular dengan nilai apa yang awak ganti. Okey, maksud saya adalah untuk mendapat jawapan yang berada dalam unit meter, maka semua lambda, D dan juga A perlu berada dalam satu unit yang sama, iaitu meter. Ni hati-hati pelajar. Kadang-kadang awak main tam je, awak ganti ya apa nombor kat sini, aku ganti je lah kan. Tidak semudah itu kadang-kadang. Jadi lambda itu sekarang ni 780 nanometer, bukan meter, nanometer. Okay, kalau tak tahu, kalau awak pakai kalkulator 570, awak cuma tekan dekat kalkulator awak tu 780 shift 3, dia akan keluar N tu. Kalkulator awak akan keluar N. N tu lah yang merujuk kepada nano. Kalau tak ingat, awak tekan 1, tekan shift, tekan 3, dia akan keluar 1 nano kan. Awak tekan sama dengan, sebenarnya nano ni kita kena darab dengan 10 kuasa negatif 9, nilai gantian dia, nilai prefix dia. Okey, selesai untuk nano. D pula, D 4 meter. 4 meter tak ada apalah, 4 je lah, sebab dah dalam meter. Bahagi dengan A. Okay, A berapa tadi? 0.5 milimeter. Sekarang ni mili pula. Tadi nano, sekarang mili. Mili berapa pula? Tekan 1, tekan shift, tekan 5, tekan sama dengan rupa-rupanya mili adalah 10 kuasa negatif 3. Okay, now semua dalam meter. Ni dah dalam meter, D pun dalam meter.
A pun dalam meter. Bila kita potong unit dia, sahlah kita dapat unit dia dalam meter. Kita tekan kalkulator awak untuk cari nilai X. Okey, perlahan-perlahan awak akan dapat 6.24 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okey, hati-hati soalan ni nampak mudah. Okey, nampak mudah. Saya tahulah ada setengah pelajar memang straight away lah dia akan jawab soalan ni lebih singkat daripada apa yang saya ceritakan ni kan. Tapi hati-hati ya bila kita masuk dalam dewan peperiksaan tu, we can never be sure dengan apa yang kita buat. Jadi kita ambil precaution step. Hati-hati precaution step. Ingat balik, tarik nafas, jangan menghentam isi semua je. Okey, hati-hati. 16. Which of the following waves cannot propagate in vacuum? Sifat siapa yang boleh propagate in vacuum ni? Yang boleh propagate in vacuum namanya adalah electromagnetic wave yang bermula, kalau sebelah kiri biasanya radio wave, sampailah kepada X-ray, gamma ray, X-ray. Okey, yang tu semua tu yang ada infrared semua tu. Right. Jadi selain daripada tu, semua tak boleh propagate dalam vacuum, especially sound wave. So yang ada termasuk atau tergolong dalam electromagnetic wave antaranya microwave, ultraviolet UV, X-ray termasuk. Jadi yang tak boleh adalah ultrasonic wave, because ultrasonic wave is one form of sound wave. Tapi kita panggil dia ultra. Sebab apa kita panggil dia ultra? Okay, because ingat ni, Ultraman. Kita panggil dia Ultraman sebab dia tinggi kan. Dia tinggi, sebab dia kuat lah. Tapi saya nak highlight dekat tinggi tu, kerana ultrasonic wave is a sound wave that have high ataupun very high frequency. Very high frequency. So saya highlight Ultraman tu tinggi, sangat tinggi, kerana saya cuba trigger kepada perkataan very high dekat sini. So satu gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yang tinggi atau sangat tinggi dipanggil ultrasonic wave. Okey, dipanggil ultrasonic wave. Next, ingatlah tu analogi dia. Saya banyak bagi analogi. Kalau awak boleh ingat tu, insyaAllah lah boleh survive. Alright, 18 rajah 10 menunjukkan sinar cahaya yang merambat dari air ke udara. Kalau baca dari bahasa Inggeris, water to air. Water adalah medium denser, air is medium less denser. So tally dengan gambar dekat sini. Ni air merambat keluar daripada air pergi ke udara. The refractive index of the water is, okay, untuk kita cari nilai N, kita biasanya pakai sin I bahagi dengan sin R, betul? Okay, this is how kita cari nilai sin I bahagi sin R. Of course kita ada banyak cara lagi, ada 4 formula semuanya. Tapi salah satunya yang ni, sebab awak tengok pilihan jawapan semuanya pakai sin R bahagi dengan sin, sin dengan sin, sin dengan sin. So yang ni lah. Satu benda yang pelajar selalu terlupa, selalu sangat terlupa. Pastikan sudut I adalah sudut yang berada di dalam medium kurang tumpat, dan sudut R sentiasa berada ataupun adalah satu sudut yang berada di dalam medium yang lebih tumpat. Okey, yang ni selalu pelajar terlupa. Sebab dia tengok kat sini, bila biasa pelajar buat macam ni,
Pelajar tengok, okey, cahaya datang dari bawah, dari dalam air, maka inilah sudut tuju aku. Lepas tu ini dia keluar, inilah sudut keluar dia, sudut pembiasannya. Maka dia pun pilih S bahagi P. Mana dia? Dia pilih sin S bagi sin P. Salah. Kalau awak buat macam ni, dan given that nilai S dan nilai P diberi, awak akan dapat jawapan 0 point something. Let's say 0.123 lah, which is an illogical value for N. Awak akan dapat satu nilai N yang tak logik. Nilai N sama dengan 1 adalah nilai N paling kecil, dan ianya milik udara, air. Dan tidak ada nilai N yang lebih kecil daripada 1. Ingat pelajar yang tengok video saya ni, tolong ingat, nilai refractive index paling kecil adalah milik udara, iaitu bersamaan dengan 1. Tak ada kurang pada tu. Yang ada lebih 1.2, 1.4, 2.3, contohnya begitu. Tapi kalau awak tak follow this rule, which is less denser bahagi dengan denser, awak akan dapat satu nilai tak logik. Satu nilai tak logik kalau soalan tu pengiraan lah. Ingat ya, N 0 point something tu jawapan tak logik. Tak mungkin nilai N lebih kecil dari 1. Okey, so less denser, walaupun cahaya bergerak daripada air ke luar, tak semestinya air awak di situ. Okey, tidak semestinya di situ. Awak kena tengok less denser dengan denser di mana. Saya padam dulu contengan saya tu supaya saya boleh tunjuk dekat awak sekali lagi. Okay, now kita nak pakai ni sin I. Sin I pastikan less denser. Sekarang ni dekat luar ni air, dekat dalam ni water. Mana lebih less denser? Mestilah udara. Ni Jadi sudut I awak sekarang adalah sin P bahagi dengan sin, okey, yang duduk dalam medium tumpat pula adalah S. Okey, ingat ya, jangan pula awak tanya kenapa bukan Q cikgu, kenapa bukan R cikgu. Hati-hati apabila awak buat satu soalan, apa-apa sudut sekalipun mestilah diukur daripada garis cahaya. Ni garis cahaya garis cahaya kepada normal. Ni sudut dia. Kalau cahaya kat sini pun, katalah cahaya kat sini bukan di atas ni salah. Dari garis cahaya kepada normal line. Ni sudut dia, normal line. Dia mesti mencakupi normal line. Daripada garis cahaya mencakupi normal line. So being said, seperti yang saya cakap tadi tu, maka jawapannya adalah B. Soalan terakhir untuk part 1. Diagram 11 shows a light ray K directed into a glass block. The critical angle, ni maklumat of the glass is 42. Kita note down kat sini. C nya sama dengan 42. Simbol untuk critical angle C. Okey, baca lagi. In which direction does the light move from point O? So ni sinar cahaya je. Okey, sampai dekat O ni kita kena pilih PQRS, mana satu laluan. Jadi ni saya dah cerita dah dekat pasal yang lepas. Okey, macam mana awak nak consider apa berlaku jika I kecil daripada C, apa berlaku kalau I sama dengan C, dan apa berlaku juga jika I lebih besar daripada C. Sekarang ni nilai I kita adalah 45. Betul daripada garis cahaya kepada normal line. Betul ni 45. So this is our I. Nilai I kita adalah 45. Bandingkan, maka kita dapat I yang jauh lebih besar daripada C. Okey, yang mana merujuk kepada situasi ketiga. Dalam situasi ketiga, apabila I lebih besar daripada C, maka berlakulah fenomena total internal reflection, pantulan dalam penuh. Apa maksudnya?
Bila kita sebut pantulan dalam penuh, bermaksud berlakunya pantulan di dalam medium yang sama. Cahaya ni datang dari mana? Datang daripada glass block. Jadi terpantul ke mana? Terpantul juga di dalam glass block. Jawapannya adalah S. Kalau soalan tanya sudut berapa sudut pantulan, jawapannya 45. Sebab dah namanya pun pantulan, maka sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Jawapannya adalah S. Okey, kalau nak tahu macam mana nak dapat jawapan R, dapat jawapan P atau Q even, tengok playlist yang sebelum ni kalau awak belum tengok. Okay, the best way adalah awak follow lah daripada SBP sampai ke Negeri Sembilan ni. InsyaAllah ada flow, InsyaAllah awak boleh survive paper 1. Okay, saya tolong awak, saya doakan awak. Alright, soalan-soalan seterusnya kita akan bincang dalam bahagian kedua nanti InsyaAllah. Good luck, all the best. Semoga masa yang pendek ni dimanfaatkan. Jaga kesihatan, jumpa lagi. Bye bye, Assalamualaikum.